Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Qayyum Subirun. So, untuk korang yang stay tune dalam channel ni, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan buat korang yang mungkin baru singgah ke channel ni, kalau boleh, feel free untuk like dan komen. Ataupun boleh juga korang share video ni kalau bermanfaat pada yang lain. Okey, video kali ni lebih kepada sambungan kepada video unboxing ataupun video penghijrahan aku daripada Canon 6D Mark II kepada Sony A7 IV. Video ni aku nak kongsikan barang apa yang aku cari untuk, yelah, korang faham lah, bila bertukar sistem ada few parts yang akan perlu tukar sekali selain daripada lens, aksesori lain, contohnya. So, benda pertama yang aku concern adalah bateri lah. Actually, kalau korang beli body A7 IV, most of the kedai ni memang akan bagi sekali dengan SD card dan juga bateri. Tapi tak tahu kenapa, mungkin dari masalah stok dan juga supply, bateri yang aku sepatutnya dapat percuma tu tak dapat. Jadi diorang kata kena tunggu, tak pasti bila. Jadi aku dengan agak runsing jugalah, sebab risaulah nak buat job dengan satu bateri. Tapi aku sempat juga buat dua job tanpa bateri spare, dan nampaknya Alhamdulillah bateri tu cukup. Tapi tak tenang lah, sebab tak ada spare kan, apa-apa hal jadi, risau juga. Jadi aku ambil keputusan sebabkan kedai pun cakap maybe stok akan dapat lambat. Jadi aku ambil inisiatif untuk buat carian dalam Shopee, tanya kawan-kawan, tanya kedai. Lastly aku jumpa dekat Shopee foto edar dengan harga yang tak mengarut, sebab yelah stok tak banyak. Kalau ikutkan kedai banyak letak harga tinggi, dah macam barang susah nak dapat, macam telur pula, telur minyak masak, macam tu pula rasa dia. So biasanya seller akan main harga lah kat situ. Tapi Alhamdulillah bila aku cari dekat Shopee, actually aku akan linkkan semua barang dekat bawah ni, aku jumpa foto edar dan harga dia kalau silap aku RM260, 265 macam tu kalau silap aku. Dan harga tu harga yang reasonable lah, harga bukan harga limited lah. Dan aku decide terus pergi ke Sungai Bawang Plaza. Dah lama tak pergi Sungai Bawang Plaza. So ini adalah barang yang antara pertama yang aku cari selepas lens. So aku dapat dengan harga RM265 kalau silap aku. Lepas tu lega sikit lah. Bila ada bateri spare, kita nak buat job lebih masa pun kita tak risau. So kalau korang baru bertukar sistem juga, aku rasa bateri antara yang korang kena consider lah. Okay, second things yang aku rasa aku segera kena dapatkan adalah bateri charger lah. Okay, bagi pengguna Sony mungkin dah biasalah, sebab diorang memang takkan provide charger bateri body dalam setiap packaging body diorang. Tapi bagi aku, pengguna yang baru berhijrah, aku rasa benda ni macam come on lah Sony, takkanlah charger pun tak boleh provide kan. Yang biasa-biasa pun dah kira okey lah, sebab kita beli body ni agak mahal. Kita boleh charging sebenarnya daripada body, tapi aku rasa macam kita dah menjatuhkan maruah pula body tu sebagai charger. Dan aku takut juga dia akan defect dari segi parts ataupun circuit dalam kamera tu. Tapi aku tak tahulah, sebenarnya aku menunggu lama untuk membuat keputusan charger mana aku beli, dan akhirnya aku decide untuk beli charger daripada Nitecore yang harga dia agak, aku rasa consider macam premium, tapi disebabkan kelebihan-kelebihan yang dia ada, antaranya sebabkan dia ada display, dan dia display tu menunjukkan dia punya berapa nilai masuk, dan dia ada notification juga dekat display tu yang menunjukkan good ataupun poor. So dia memberikan status bateri yang korang charge. Compare kalau charger tu just dot LED saja, warna merah dan warna hijau. Bila ditunjukkan, kita lebih confident lah. Itu terpulang pada personal punya preference. Macam aku confident sikit lah dengan adanya display status.
yang dipaparkan. Okey, daripada dia punya marketing, kalau 2 bateri, dia mengambil masa dalam 4 jam untuk kedua-duanya full. Tapi disebabkan dia ada option untuk korang pakai kepala fast charging, mungkin dia akan membantu charging proses korang lebih cepat. Aku baru gunakan sekali, jadi aku tak boleh nak cakap benda ni betul-betul fast charging. Tapi maybe lepas ni aku akan tambahkan remarks dekat bawah ni untuk membantu korang untuk buat penilaian. Dia dual charging, baguslah untuk memudahkan proses charging. Kemudian dia boleh dismantle, boleh cabut dia punya kabel ni. Dia menggunakan micro USB ke kepala USB biasa. Jadi korang boleh gunakan charger dekat kereta, power bank dan mungkin kepala fast charging lah. So terpulang pada korang. So harga dia 125 kalau tak silap aku. Aku decide beli dekat kedai ni. Aku akan share juga link dekat bawah ni sebab korang boleh check lah. Ini adalah official distributor dan warranty dia 18 bulan kalau tak silap aku yang dia highlight. Compare kedai-kedai lain yang 12 bulan. Ramai yang aku tanya, kadang-kadang dia orang tak kisah pun pakai Kingma punya yang harga 30-40 ringgit dah cukup lah. Tapi macam aku cakap tadi, sebabkan dia tak ada data yang dia orang display macam berapa jumlah bateri, berapa persen bateri, status bateri tu okey ke tak okey, berapa watt yang masuk. So kalau korang nak dapatkan charger ni, korang boleh tengok link dekat bawah ni. Okay, part yang ketiga ni mungkin bagi korang tak perlu sebab dia lebih kepada aksesori lah. Dia tak berfungsi sangat pada kamera ni. Tapi bagi aku ianya sangat penting, iaitu cage. Aku beli cage ni daripada Small Rig. Model ni model yang latest dan dia boleh korang gunakan untuk 3 jenis body, iaitu A7 IV sendiri, A1 dan juga A7S3. Packaging dia, kotak dia macam kotak makanan segera je dan dalam tu cuma ada cage, satu bracket yang korang boleh fitkan untuk 3 body ni yang tadi aku cakap tu. Dalam tu memang tak ada warranty ke, documentation ke apa ke, memang tak ada. Tapi dekat cage tu sendiri dibekalkan tools yang magnetic yang melekat kat situ. Dia boleh gunakan untuk ketatkan skru di bahagian bawah dan juga Allen key untuk ketatkan bracket ke body korang. Okey, kenapa aku beli cage ni? The main issue adalah dari segi fitting lah. Bila aku berhijrah daripada body Canon DSLR yang bulky tapi sedap dipegang, pemegang tu sampai ke ni, sampai ke bawah. Kalau korang boleh tengok, sampai ke bawah, sampai ke jari kelingking pun tak ada isu. Tapi bila Sony, satu sebab dia mirrorless, body dia memang lebih kecil. Bagi aku kecil tu ada baik dan ada kekurangan sikit lah. Baik tu maksud aku dari segi bebanan berkurangan. Korang punya gadget ni tak adalah membebankan korang, mudah untuk korang travel. Tapi dari segi kekurangan tu aku rasa lebih kepada fitting dan ergonomik lah. Bila jari kelingking ni tak boleh kita letak pada grip pada body, aku rasa dia macam rasa tak selesa lah. Mungkin untuk korang tak jadi isu sangat, tapi bagi aku dia agak mengganggu sikit lah. Sebab kedua, selain daripada ergonomik dan juga fitting lebih selesa, aku rasa lebih kepada protection lah. Sebab body Sony ni aku tengok dia bersegi dan berbucu. Aku ni agak clumsy sikit. Aku risau dia akan tercedera lah bila tersandung. Dan bila ada cage ni, kita confident sikit lah. Dan yang ketiga, untuk aku memudahkan aku untuk tambah aksesoris. Sebagai contoh sekarang ni, untuk video aku tambahkan, aku boleh clip aku punya Rode Wireless Go. So ada tempat yang sesuai lah untuk aku letak. Antara features yang ada juga dekat cage ni adalah yang ni dia ada satu mekanisme lock, yang mana korang perlu buka dulu, perlu twist untuk keluarkan full dia punya penutup. Yang aku perasan dia lebih kepada untuk secure lah penutup bateri ni. And then macam biasa, cage dia banyak lubang-lubang skru untuk korang tambahkan
accessories macam yang aku cakap tadi. Lepas tu dekat bahagian base ni dia ada juga mounting untuk Arca switch. Sekarang buat masa ni aku agak gundah gulana juga, aku agak dilema juga sama ada aku nak teruskan dengan mounting RC2 ataupun aku perlu untuk berhijrah ke Arca switch. Masih dalam pertimbangan, tak tahulah aku akan tukar ke tidak. So, yang lain-lain mungkin korang boleh komen dekat bawah ni apakah benefit daripada pakai cache ni. Soon aku akan fikirkan untuk, sebab sekarang ni aku buat foto dan video. Flash aku still gunakan Godox yang mounting Canon, which is ramai juga yang kata boleh je pakai, tapi ada juga yang kata jangan, bahaya, nanti korang punya hot shoe tu dia ada pin, jadi takut dia merosakkan pin tu bila pakai flash daripada Canon. Jadi aku dalam pertimbangan sebenarnya yalah, kita dah berhijrah ke sistem baru, modal lah banyak keluar, so tunggu bajet masuk baru kita ni lah, harap-harap soon lah. Aksesori lain aku tak pasti, tapi buat masa ni aku rasa cukup. Kalau korang boleh suggest apa aksesoris dan keperluan lain yang aku boleh tambah untuk penggunaan foto dan penggunaan video untuk body A7 IV ini, korang boleh komen dekat bawah ni. Dan kalau video ni menarik, membantu korang dapat idea yang baru untuk aksesoris dan keperluan untuk tambah korang yang baru berhijrah dekat Sony ni, korang boleh komen juga. Aku ni just orang yang baru berhijrah, aku tak tahu sangat. Kalau korang boleh tambah info, so mungkin membantu untuk aku dan yang lain-lain. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dung 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 dung.